kita tak pernah buat kan. Kita kata tak boleh, tapi kita tak pernah cuba untuk buat. Dan kalau kita cuba buat dan tak boleh, it's okay untuk kita kata tak boleh kan. Tapi kebanyakan jawapan yang Tok Ayah dapat, hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Ok guys, sebenarnya hari ni Tok Ayah nak berkongsi dengan korang tentang cadangan Tok Ayah untuk menggesa Presiden GAS, Gabung Anak Seni. Kalau betul dia orang memperjuangkan anak seni, Tok Ayah ada senaraikan beberapa cadangan untuk dia orang buat. Tapi sebabkan siang tadi filem Wan Tu Jaga tiba-tiba saja menjadi viral dekat Twitter, so malam ni Tok Ayah nak kongsi dengan korang tentang proses pengalaman Tok Ayah membikin Wan Tu Jaga bersama dengan tim. Right? So tentang gesaan Tok Ayah kepada Presiden GAS tu, Tok Ayah akan buat untuk next video. Okay guys? Okay, sekarang Tok Ayah nak cerita sedikit tentang filem Wan Tu Jaga yang tengah viral sekarang dekat Netflix tu. Korang boleh pergi tengok dekat Netflix. Okay guys, masih lagi ada dekat Netflix. Korang boleh subscribe and then tengok filem Wan Tu Jaga. Okay, dan korang boleh bagi komen apa pandangan korang terhadap filem Wan Tu Jaga tu. Okay, okay. Filem Wan Tu Jaga ni Tok Ayah buat masa tu, Tok Ayah ingat lagi waktu tu Bron Palare dia jumpa dengan Tok Ayah. Kita jumpa bincang sebab dia nak buat satu projek. So dia nak collaborate dengan Tok Ayah. Dia nak panggil Tok Ayah untuk direct satu projek untuk company dia, Pixel Play. So Tok Ayah pun pergi duduk dengan dia, borak. So Tok Ayah cakap kat dia, kalau aku nak direct satu filem, aku nak buat filem yang sentuh isu polis corruption, isu polis rasuah. Sebab Tok Ayah rasa tak ada lagi orang yang buat filem yang bertemakan polis rasuah. Tak ada lagi. So, kalau Tok Ayah pergi buat speech ke, pergi buat talk ke kat mana-mana program, selalunya Tok Ayah akan tanya soalan ni kepada penonton. Tok Ayah akan tanya pasal isu polis corruption. Kenapa tak buat? Kenapa tak ada orang yang nak mengangkat isu ini ke filem? Kebanyakan respon yang Tok Ayah cakap, dia cakap tak boleh buat filem macam ni, tak akan boleh keluar kat Malaysia. Sebab kita punya undang-undang, kita punya peraturan memang tak dibenarkan untuk bagi imej buruk kepada PDRM. Kemudian Tok Ayah tanya dia orang balik tentang pernah cuba buat tak? Pernah cuba buat atau tak? Dia cakap tak. So maknanya semua orang yang Tok Ayah jumpa, bila Tok Ayah tanya benda ni, semua cakap tak pernah cuba buat. Tapi dia orang cakap tak boleh, tapi tak pernah cuba buat. Jadi kat sini yang timbul satu perasaan dalam diri Tok Ayah ni yang merasakan yang macam kita tak pernah buat kan. Kita kata tak boleh, tapi kita tak pernah cuba untuk buat. Dan kalau kita cuba buat dan tak boleh, it's okay untuk kita kata tak boleh kan. Tapi kebanyakan jawapan yang Tok Ayah dapat adalah tak pernah cuba. So Tok Ayah decide untuk buat, dan Bron pun beli. Bron pun macam setuju untuk buat filem tentang polis rasuah. So mulalah jenis Tok Ayah untuk cari idea cerita ni, macam mana nak buat cerita ni. Awal-awal, pada peringkat awal, Tok Ayah cari sendiri, kerja sendiri. Kemudian Tok Ayah barulah bekerja dengan beberapa writer yang lain, collaborate dengan writer-writer lain untuk bantu Tok Ayah untuk bagi dia lagi sedap. At first, untuk research tu, Tok Ayah akan research tentang ada tiga perkara, ada tiga subjek yang Tok Ayah research. Satu adalah
orang pekerja Indonesia, pekerja landscape ni yang bersihkan bangunan dekat apartmen ke kondo ni. Tok ayah jumpa dengan dia dekat bawah rumah. Waktu tu tok ayah tinggal dekat apartmen, so dia kerja bersihkan landscape kat situ. So tok ayah jumpa dia satu hari tu, tok ayah nampak dia dalam keadaan yang macam nampak macam gelisah. So tok ayah tanya dia, perempuan dia ni, pekerja perempuan, tanya dia kenapa. Kemudian dia kata dia baru balik, dia kata, daripada tolong kawan dia, sebab kawan dia tak ada permit kerja, kena tahan dengan polis dekat jalan berdekatan lah dengan apartmen tu. Kemudian tak payah tanya lah, habis tu kenapa? Polis tu minta dia duit, dia kata. Kalau nak lepaskan kawan dia ni, dia kena cari duit untuk bayar pada polis ni. So sekarang dia pergi untuk cari duit, maknanya dia tengah nak cari duit lah. So untuk kumpulkan duit daripada kawan-kawan dia, kenalan-kenalan dia, pekerja-pekerja asing ni juga, untuk ambil duit ni untuk pergi bayar dan lepaskan kawan dia. Kawan dia kena tahan dalam kereta polis lah, parking tepi jalan. Ini cerita dia lah. Ini cerita yang dia sampaikan pada tok ayah. Okey. So tok ayah dapat satu cerita. Sebab tu dalam Wan Tu Jaga, cerita dia fokus pada migrant worker, immigrant worker yang bekerja dekat Malaysia. So ada legal, ada illegal yang bekerja kat sini. So lepas tu yang kedua, research tok ayah yang kedua adalah, ini cerita yang berlaku tak berapa lama dulu, keluar kat surat khabar mainstream, kisah tentang bagaimana satu kejadian berlaku apabila polis menembak mati, kalau tak silap tok ayah waktu tu 3 orang, 2 orang ditembak mati, 2 orang ditembak mati, 2 orang lagi berjaya melepaskan diri. Seorang polis cedera. Kalau ikut laporan berita tu, dia mengatakan bahawa ketika 2 anggota polis ni menahan pendatang tanpa izin, yang disyaki pendatang tanpa izin, ketika ditahan, dia orang melawan, dia tak nak bagi kerjasama, dan dia melawan. Apabila dia melawan, so polis terpaksa melepaskan tembakan, mana 2 orang mati kena tembak dan 2 orang lagi dapat larikan diri. Masa pergelutan tu juga salah seorang anggota polis ni cedera. Itu laporan berita. Itu juga menjadi satu idea untuk tok ayah masukkan dalam filem Wan Tu Jaga. Yang ketiga adalah cerita tentang kawan tok ayah, yang merupakan penulis juga dalam salah seorang penulis dalam Wan Tu Jaga ni, iaitu Ayam Farid. Ayam Farid ada cerita dia juga. So dia cerita kat tok ayah yang bagaimana dia dihubungi oleh anggota polis yang menahan kawan dia. Kawan dia ni disyaki memiliki dadah jenis ganja, dan ditahan dan di call kawan tok ayah ni, Ayam Farid ni, untuk bawakan duit untuk lepaskan kawan dia. Tapi kat sini jumlah yang diminta itu macam, kalau tak silap tok ayah tu dia kata RM8,000. So berlaku tawar-menawar melalui telefon tu, hingga akhirnya dipersetujui dibayar dalam RM5,000 kot, tak silap tok ayah. So harga turun lah, so RM5,000. So dia pergi bawa duit RM5,000 tu, sama juga kes dia kumpul duit kawan-kawan apa semua, pinjam, cukup RM5,000, bawa pergi. So jumpa dekat satu petrol pump, stesen minyak. So pergi ke stesen minyak tu, jumpa, and then nak serahkan duit tu untuk lepaskan kawan dia. Kemudian polis tak nak lepaskan, 2 anggota polis tak nak lepaskan kawan dia, minta lagi baki. Baki bagi cukup juga RM8,000. Maknanya deal dalam telefon tadi tu dah tak pakai, so dia tetap nak RM8,000. So suruh pergi cari lagi RM3,000. Pergi cari lagi RM3,000. So waktu itu kawan tok ayah ni mula rasa macam dia cakap tok ayah, dia rasa marah sangat waktu tu. Dia rasa marah sangat sampai dia rasa seolah-olah macam dia nak grab pistol polis tu, dia tembak. Sebab dia rasa ini bukan rasuah lagi, ini dah macam peras ugut. Itu perasaan dia, yang dia rasa macam tu. Itu pun tok ayah masukkan juga dalam filem Wan Tu Jaga. Maknanya
idea itulah tentang benda-benda itu. Hanya jadi kalau tengok dalam filem Tu Jaga tu, maknanya kita fictionkan benda tu, tapi kita ambil gist dia daripada cerita-cerita benar inilah, kita gabungkan, kita jadikan satu cerita. Alright. Okey, ini pengalaman apabila skrip ni dah siap, kita nak kena hantar pula. Ini satu, maknanya kalau kita buat cerita polis kat Malaysia, semua skrip yang ada cerita tentang polis, tak kisahlah polis baik ke polis tak baik ke, ada je cerita karakter polis dalam satu filem tu, kita kena rujuk kepada Bukit Aman. Maknanya kita kena bawa skrip kita pergi Bukit Aman untuk dapatkan kelulusan daripada PDRM, baru kita boleh shoot cerita tu. Maknanya kalau PDRM tak lulus skrip tu, kita tak boleh shoot. So berlakulah proses untuk pergi Bukit Aman, kan, pergi naik turun. Ini Bron lah, sebab dia producer. So dia pergi, dia tak bagi dia tak bagi Tok Ayah pergi, sebab dia kata kalau Tok Ayah pergi nanti takut nanti benda ni susah sikit lah, nanti takut Tok Ayah banyak argue ke apa ke, nanti tu tak boleh buat. So dia kata kau tak payah pergi, bagi aku seorang je pergi. So dia pergi deal. So daripada skrip itu dia suruh tukar lagi, rewrite balik apa, hingga kan akhirnya dia orang luluskan juga. Akhirnya dia orang luluskan skrip tu untuk shoot, tapi dia orang tak luluskan untuk tayangan. Maknanya bila filem tu dah siap nanti shoot, dah final cut, kena tunjuk pada dia orang dulu sebelum kita terbitkan, sebelum kita tayangkan, kena tunjuk pada dia orang dulu. So bagi dia orang approve dulu, baru boleh ditayangkan. So kita pun shoot, tapi dalam masa kita shoot tu ada benda-benda dalam skrip tu yang kita rasa macam kalau kita tak masukkan, benda tu tak jadi. Maknanya kan kita kena buang sebelum ni, kita kena edit balik. So banyaklah scene-scene yang kita terpaksa ketepikan, tapi bila kena shoot tu kita rasa macam kalau tak ada scene ni, cerita ni, so dia effect kepada ceritanya. So kita gambar je, kita masukkan balik. So kita shoot juga walaupun dia orang tak bagi, kan, kita shoot juga scene-scene tu. So bila kita shoot juga scene-scene tu, bila filem dah siap, so kita tunjuk dia orang tak agree lah, sebab dia kata dulu janji lain, sekarang korang dah shoot tak nak. So dia suruh balik pada skrip yang dia orang luluskan, so suruh buang balik semua scene-scene tu. So waktu tu kita orang pergi pada LPF, LPF. Kita pergi pada LPF. Lepas tu LPF tengok skrip tu, so LPF kata kenapa kena buang, tak perlu buang pun sini. Sebab dia ada senaraikan, polis ada senaraikan note-note kepada LPF juga, kan, sisi yang dia suruh keluarkan. Tapi waktu itu waktu itu LPF memang ada di side kita orang, kan. So LPF tengok, dia kata ini tak perlu ni, ini hanya perlu beep je dialognya, tak perlu tak perlu buang scene, tak perlu potong dialog ni, kita beep, kan. So dia banyak isu pasal dialog, pasal ni, ada benda-benda yang macam tu lah, yang kecil-kecil. So akhirnya filem tu dikeluarkan juga, walaupun sebenarnya polis terima je lah dengan apa yang LPF buat tu. So dia orang pun tak boleh nak kacau, so dia orang luluskan filem tu untuk ditayang, sebab LPF dah luluskan dengan syarat-syarat tu. So dia beep-beepkan dialog. Sebab tu kalau siapa yang pergi tengok Oyang, ada banyaklah beep dialog itu disuruh buang. Tapi kalau korang tengok kat Netflix sekarang, benda tu tak ada beep tu, semua tak ada. Semua dialog tu tak melalui LPF yang keluar Netflix. Kemudian waktu filem tu keluar, ditayangkan kat panggung, so sambutannya tak berapa best, sebab ialah kita orang independent filmmaker, kita buat filem pun independent, bajet kita pun tak besar, cukup je untuk siapkan filem tu, berapa 300,000 untuk siapkan production filem tu untuk shoot. Memang kita tak cukup duit, nak buat marketing pun duit dah tak ada, cari sponsor pun semua orang takut nak sponsor filem macam ni, sebab orang takut nanti tak boleh lepas. Finas ada bantu kita orang. Sebenarnya kita shoot Wan Tu Jaga tu kita pakai daripada Finas, dana development fund, maknanya bukan dana penuh, tapi dana untuk bangunkan skrip, untuk develop skrip, lebih kurang dalam 300,000 macam tu. So kita gunakan duit untuk development fund tu untuk kita buatkan satu filem penuh.
So bila keluar kat Pengoyang, so tak dapat sambutan. So tak dapat sambutan waktu tu. So kita orang pun macam okay, fine, tak apalah. Tak ada orang nak tengok cerita macam ni, tak apalah, fine lah. So Brown pun buat deal dengan Netflix apa semua. So Netflix beli, so keluarlah dekat Netflix. Dan tak sangka pula tiba-tiba hari ni tiba-tiba jadi viral. Jadi viral, semua orang Tok Ayah tengok dekat Twitter account Tok Ayah ni, dia message masuk pam retweet on tweet pasal filem Hantu Jaga sebab kejadian dekat Sungai Buloh tu. Alhamdulillah lah, at least korang boleh je tengok, walaupun bagi side kita orang sebenarnya kita tak dapat apa-apa keuntungan lagi dah. Maknanya kita tak dapat lagi apa duit tu. Netflix dah bayar package dah, semua dah bayar dah settle. So maknanya sekarang ni korang boleh lah pergi tengok kan. Pergi kat Netflix dan tengok filem Hantu Jaga tu. Dia kita orang tak ada share apa-apa, maknanya kita tak dapat lagi duit selebihnya. Kalau korang pergi tengok tak dapat. Tapi Tok Ayah happy sebab korang dapat juga akhirnya. Sebab tujuan Tok Ayah dengan tim buat filem ni adalah sebab nak tunjukkan pada korang, sebab nak tayangkan pada penonton, nak bagi masyarakat Malaysia tengok filem ini, cerita ini. Alhamdulillah sampai juga hajat tu, dan sekarang dah ramai orang pergi tengok dekat Netflix. Terima kasih juga kepada Asri Janggut tu kerana dia ni kan isu itu, dan akhirnya Hantu Jaga pun dapat bahang dia juga. Dan ya, alhamdulillah. Okay guys, terima kasih kepada semua yang dah menonton filem Hantu Jaga. Bagi yang belum lagi menonton, okay guys, jom pergi tengok kat Netflix kan. Masih ditayangkan di Netflix. Okay guys, itu saja perkongsian Tok Ayah hari ni. Okay, jadi kita jumpa lagi lah untuk video di masa depan. Okay. Assalamualaikum. See you guys.